Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Saya berada di satu tempat yang sangat cantik, view-nya pun cantik. Hebat. Siap dapat rest di tempat rest sendiri, di rumah yang selesa. Selepas lama berusaha, akhirnya dapatlah juga kita melihat Anwar Ibrahim ada peluang untuk menjadi Perdana Menteri. Anwar Ibrahim, saya fikir dia akan jadi Perdana Menteri. Saya fikir Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri. Kerana tidak ada pilihan untuk Zahid Hamidi kecuali dengan Pakatan Harapan. Jadi kalau Zahid Hamidi bergabung dengan Anwar Ibrahim, dia akan jadi Perdana Menteri. Tetapi pada fikiran saya, kalau Zahid tidak bergabung dengan Anwar Ibrahim pun bagus juga, supaya kita ada pembangkang yang kuat di Malaysia. Walaupun begitu, saya masih percaya Anwar Ibrahim boleh jadi Perdana Menteri. Kalau dia tidak jadi Perdana Menteri, saya malu kah? Tidaklah, semua orang ada teori sendiri. Okey, saya percaya dengan sentimen, dengan kajian, analisis yang saya dapat sekarang ini, sebenarnya banyak sumber yang masuk memberikan maklumat dan sebagainya, dan berkata sekarang ini Anwar Ibrahim memiliki peluang lebih beberapa peratus, lebih kurang 7% Anwar Ibrahim boleh menang. Apabila data dikumpul, dibuat keberangkalian dengan formula matematik, dengan formula macam-macam formula, dengan banyak sentimen, dengan banyak lagi lah dikaji itu, dikaji ini, akhirnya didapati Anwar Ibrahim sedikit meninggalkan, 7% meninggalkan Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri. Kerana apa? Kerana nombor Anwar Ibrahim jauh lebih besar daripada daripada mana-mana parti, termasuk Muhyiddin Yassin. Dia meninggalkan Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan 9 kerusi. 9 kerusi, dan Anwar Ibrahim hanya perlu satu sahaja parti besar untuk bergabung dengan dia, dan dia akan jadi Perdana Menteri. Sama ada dia bergabung di MBN atau dia bergabung dengan Perikatan Nasional, dia akan menjadi Perdana Menteri. Manakala Muhyiddin Yassin perlu bergabung lebih daripada satu parti atau gabungan, barulah dia boleh jadi Perdana Menteri. Contoh kata, kalau BN sahaja bergabung dengan Muhyiddin Yassin tidak cukup. Dia perlu lagi GPS dan GRS. Dan tidak mustahil kalau tiba-tiba GPS mengubah fikiran dan bersama dengan Anwar Ibrahim. Tidak mustahil kalau semua parti yang lain, Warisan, Bebas, KDM, PBM, semua ini menyokong Anwar Ibrahim, tidak mustahil boleh berlaku. Okey? Tidak mustahil boleh berlaku. Okey, jadi kerana itu saya fikir Anwar Ibrahim ada peluang untuk menjadi Perdana Menteri yang ke-10 Malaysia. Tetapi sekali lagi saya ulang, kalau dia tidak jadi Perdana Menteri pun, janganlah nangis. Biarlah dia jadi pembangkang yang paling kuat supaya negara kita ada keseimbangan, ada semak dan imbang di Parlimen. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini.
Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, ini menjadi satu tanda tanya. Sebentar tadi, maafkan saya, bukan Zahid Hamidi ya. Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa beliau akan menyerahkan SD sokongan daripada ahli-ahli parlimen yang menyokong beliau menjadi Perdana Menteri. Beliau berkata, walaupun tidak ada sokongan daripada Barisan Nasional, kerana Barisan Nasional melalui presidennya daripada pengerusi Barisan Nasional iaitu Zahid Hamidi, beliau berkata tidak ada rundingan dengan Perikatan Nasional. Kerana itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin kata, walaupun tidak ada sokongan daripada Barisan Nasional, dia masih boleh menjadi Perdana Menteri. Yang menjadi kebimbangan, kebingungan dan menjadi tanda tanya saya, bagaimana Muhyiddin Yassin boleh jadi Perdana Menteri tanpa sokongan daripada Pakatan Harapan dan daripada Barisan Nasional? Ini mustahil boleh berlaku. Mustahil boleh berlaku ya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kenapa saya kata mustahil berlaku? Kita kira sekiranya ditolak Pakatan Harapan dan Barisan Nasional daripada bergabung dengan Perikatan Nasional. Sekiranya Barisan Nasional dan Pakatan Harapan ditolak serta-merta, tidak ada harapan langsung bergabung dengan Perikatan Nasional. Berapa jumlah yang mereka dapat? Sekiranya semua yang lain itu ditambah pun berapa? 82 tambah 30 jumlahnya 112. 112 sudah cukup. Sudah cukup membentuk majoriti muda. Macam mana pun Tan Sri Muhyiddin Yassin pusing, dia tidak akan dapat lebih daripada majoriti muda. Kerana itu Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak akan dapat membentuk kerajaan tanpa penglibatan daripada BN atau tanpa penglibatan daripada Pakatan Harapan. Dakwaannya itu memang agak mengejutkan. Dan pada pendapat saya, Tan Sri Muhyiddin Yassin berpeluang besar untuk menjadi Perdana Menteri sekiranya Barisan Nasional kata ya dan bersetuju untuk bergabung dengan Perikatan Nasional, membentuk kerajaan bersama dengan GPS dan GRS. Maka dapatlah membentuk kerajaan dengan majoriti 131 kerusi parlimen yang boleh dapat. Tetapi kalau Pakatan Harapan bersetuju bersama dengan Barisan Nasional, sah, tidak ada harapan langsung untuk Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita melihat kali ini Kingmaker adalah Barisan Nasional. Kingmaker adalah Barisan Nasional dan GPS. Dua ini Kingmaker. Tetapi kita sudah tahu bahawa GPS tidak akan bekerja sama dengan Pakatan Harapan. Kerana itu, GPS hanya akan boleh bekerja sama dengan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Malangnya, Zahid Hamidi kata mereka tidak pernah berunding. Di dalam kenyataan media rasmi daripada pengerusi Barisan Nasional, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, beliau berkata tidak ada pernah rundingan dengan GPS ataupun Perikatan Nasional. Ini membuatkan lebih rumit, lebih susah untuk difikirkan. Dan saya fikir Anwar Ibrahim masih mempunyai peluang untuk menjadi Perdana Menteri, tetapi sungguh bergantung kepada Barisan Nasional. Sekiranya Barisan Nasional bersetuju, asal saja Barisan Nasional bersetuju untuk bergabung dengan Perikatan Nasional, habislah Anwar Ibrahim.
Asal saja Barisan Nasional setuju dengan Perikatan Nasional Anwar Ibrahim selesai. Tetapi asal saja Barisan Nasional setuju bergabung dengan Pakatan Harapan, habislah Tan Sri Muhyiddin Yassin. IDW adalah kingmaker, adalah Zahid Hamidi. Kingmaker adalah Barisan Nasional. Okey, jadi buat pertama kalinya Zahid Hamidi memiliki peluang, memiliki pengalaman bagaimana rasanya jadi kingmaker. Selama ini mereka king, selama ini mereka berkuasa, selama ini seperti kata Kadir, selama ini sudah lama kata Kadir, sejak tahun 2008 lagi sudah ada tanda-tanda petunjuk. Tetapi menurut Kadir, dia kata UMNO terlalu bodoh dan sombong, angkuh, dan akhirnya dihukum pada pilihan raya kali ini. Kita akan nantikanlah siapakah yang akan dipilih oleh Barisan Nasional untuk menjadi king. Pada pendapat saya, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, mungkin ada baiknya juga kalau kalau kita dapat tengok ada pembangkang sekali lagi yang kuat. Ada baiknya juga kalau pembangkang yang kuat supaya ada watchdog yang betul-betul kuat di Malaysia. Apa pendapat kamu? Siapakah yang akan boleh menjadi Perdana Menteri pada petang atau malam ini? Banyak sekali teori, banyak sekali persepsi, tapi tak satu pun yang belum tentu benarnya, tak satu pun yang ada kebenarannya yang sahih. Kita nantilah pukul 2 petang ini, siapakah yang akan paling banyak menghantar nama SD kepada Seri Paduka Baginda dari Pertuan Agong, yang dapat memberikan gambaran kepada Di-Pertuan Agong bahawa beliau mempunyai majoriti yang cukup banyak dan boleh jadi Perdana Menteri. Saya harap, terus terang, saya harap dengan etika, dengan nilai etika. Sebab saya bukan ahli PKR, Pakatan Harapan, bukan. Tapi dengan etika, kerana Anwar menang, beretikalah kita untuk biarlah dia menjadi menang. Pelik juga kalau yang menang kalah, yang kalah menang. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini.